Saya sering kata bacalah. Kita subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kenapa duk cari laki hilang? Mana makna haram dia orang tu ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah tengok langgar orang. Tuan-tuan iyo. Tuan-tuan jaga mulut, jaga mulut. Orang langgar aja. Haram Nampak? Depan-depan saya tengok, berarti bukan jemaah saya. Depan-depan haram kasang. Tak belajar ada pun ni. Oh boleh. Dia pun serupa juga tak belajar. Bengong. Tuan-tuan, marah. Dia dah kecil. Orang Malaysia ke kecil. Lembut orang Turki badan besar ni. Kan menurut dia. Cakap Parsi. Dia pegang, dia buat macam kereta api tu. Ton. Jangan siapa nak minta balik. Memang tak boleh. Meronok dia kepit dengan celah kangkang dia. Terkemut-kemut kita kena. Tuan-tuan, langgar tu. Bunyi macam itik cakap benda juga. Tuan-tuan, kita terutama sekalian tengok. Mata tuan-tuan, mulut. Mata tengok. Kenapa tuan? Mulut jahat pasal hati. Kenapa mudah menangis? Bukan pasal mata, pasal hati. Kenapa menangis? Bukan pasal telinga, tapi pasal hati. Orang baca, ustaz dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhinal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tuan-tuan, kita dengar-dengar bukan pasal telinga tu tuan-tuan, lepas tu hati jadi baik. Tuan-tuan, zikirlah ketika bersa'i di Safa dan Marwah, di antara kedua-duanya ingatlah Siti Hajar yang ketika itu mencari minuman untuk anaknya. Ketika itu Siti Hajar mencari-cari untuk anaknya air minuman. Tengok saja, kita Safa Marwah aja tuan-tuan. Saya pejam mata pun air mata sudah berkelopak. Kita ni tuan-tuan sekalian, jahat kita sebab mata banyak celat. Iya tuan-tuan, saya buat lagu ni pun saya sendiri pun, aku sendiri pula seronok sendiri. Terbayangkan Siti Hajar ketika turun dari Bukit Safa mendaki Bukit Marwah mencari minuman, tetapi tiada apa-apa minuman yang nak diberikan kepada putra junjungan. Tuan-tuan, tengok kita bersafa. Allah. Waktu itu terbayang eskalator lagi. Tuan-tuan safa. Bagaimana Siti Hajar tak jumpa air. Kita tuan-tuan, ibu-ibu baru 6 kaki berjalan sudah cari air jam-jam. Konon-konon nak ambil berkat air jam-jam. Tuan-tuan, udah berhenti. Siti Hajar tak berhenti. Tapi dalam kaedah Siti Hajar mencari. Akhirnya air Zam-Zam bukan dekat Safa Marwah, di mana? Di Telaga Zam-Zam, berhampiran dengan Kaabah Baitullahil Haram. Tuan-tuan, dia tengok, nak bayangkan bagaimana ya sampai peringkat waktu tu, waktu memang untuk orang menangis.
ada ke pula tengah duduk tawaf, duk suruh laki naik pangkat. Ya Allah, laki aku dah lama dah duk sarjan. Naiklah sarjan meja ke, sarjan bangku ke. 18 tahun ketua polis tu mata buta ke? Laki ku kerja lama dah, haram tu. Kawan dia seangkatan dengan dia tu, ya Allah, lama-lama mula private constable sama je. Lah ni dah nak jadi pegawai warren dah. Contohlah sub inspector dah. Dia duk sarjan lagi, duk sembang dengan Tuhan kat tawaf. Apa ke benda ni? Ya Allah, anak saya tu leha tu lah ketegak lah. Tuan-tuan tak payahlah doa macam tu. Habis tawaf tu baru pergi baca doa. Tawaf ini untuk memuji-muji Allah. Sebab itu dalam rukun Yamani hingga Hajar Aswad apa kita baca? Ittifaq para ulama mazhab, tidak ada kalimah lain melainkan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar. Bismillah, Allahu akbar. Jalan pula Tuhan. Ya Allah, ampunkan dosa aku ni ya Allah. Ya Allah, ampun dosa anak-anakku ya Allah. Ya Allah, anak-anakku ya Allah, pakaian mereka teruk ya Allah. Anak saya tu ya Allah yang Kak Ngah tu dah tegur dah ya Allah, suruh pakai cantik untuk arat, dia tak nak pakai ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, saya itu anak saya ya Allah, saya tahu salah saya ya Allah. Nangis tuan. Allah berkesian tengok seminar ni. Apalah, Allah berikan hidayat kepada Kak Ngah kat Malaysia yang tak pergi haji. Tiba-tiba dia terasa, ish aku ni. Begitulah para artis-artis yang berubah. Ya, malam lusa saya dengan Yat Hamzah, Farah Ashikin, Akademik Fantasia. Yat Hamzah berlakon memang ganas. Diana Amel minggu lepas dengan saya, bukan bersama saya, dengan saya. Dengan salah faham, fitnah. Tak baik, mulut yang ngata kat saya no. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bayangkan masa dia berlakon, dia menari tuan-tuan, tidak ada benda yang dia boleh pakai, semuanya seluar ketat, skirt ketat. Bila saya cakap dengan tuan, ulang balik bekas saya cakap, pengurusi itu ungkit. Diana menangis, Farah Ashikin menangis. Diana pakai stokin, kita belum pakai stokin. Diana pakai sarung tangan, tak nampak lengan. Orangnya cantik, aku tengok pun macam kepala itik dia buatnya. Ya, memang dia cantik. Mana artis muka macam Jebon? Tak ada. Jahat-jahat pun tuan-tuan, cantik artis ni. Dulu berlakon jahat, korang hajak tuan-tuan, pakai tuan-tuan tengok peringkat dia. Tuan-tuan sekalian, Tuhan bagi hidayat. Dan waktu itu Diana kata, ada satu makcik berjumpa dalam tu majlis. Diana alhamdulillah, dia panggil bonda selamanya bonda berdoa. Bila bonda tengok gambar yang Diana menari tu, dia kata, ya Allah, anak siapalah, kesian bapak dia. Ya Allah, bagilah Diana ni berubah, cantik orang dia. Dia datang majlis Diana bercakap, menangis Diana Amir. Tuan-tuan sekalian, benar kena doa. Jangan doa naik pangkat. Yang laki pula, ya Allah, minta Allah buka hati bini saya ni nak nikah seorang lagi. Yang bini pula sebenarnya, ya Allah, kau janganlah bagi suamiku itu matanya ke orang lain pula tau. Ya Allah, biar aku yang kekasih terawal dan terakhir tau. Malaikat begini, mana satu kena ambil ni. Dalam bahasa gurau lah. Ni pembagai doa ni, pembagai mana satu nak buat. Tak payah doa dengki. Kalau ya Allah, kalau suamiku itu ada orang lain di hatinya, terpulanglah. Tobat tak cakap gitu. Tengok muka pun kena bobong. Muka macam landak. Sanggui tu tacok, duk marah. Landak bila marah dia naik. Nak tiba orang, lari menyocok kita. Tuan-tuan, doa ya Allah, anakku ya Allah, hidup mereka bebas, pakaiannya terdedah. Aku tahu aku yang bersalah. Ya Allah, berilah hidayah kepada anakku itu agar berubah.
suara kekasih nun jauh di mata, suara kekasih. Allah. Iya, nak dengar suara Allah, kita nampak tak? Tak nampak. Nun jauh di mata. Doa. Doa tuan-tuan. Jangan tuan-tuan Allah apa tu menangislah. Ini tengok Zain dengan R bergaduh. Sanggup tunggu sampai Hakamah baru ni? Apakah keputusannya? Yang Hadi rupa-rupanya ada hati dengan L, buat baik dengan Zain. Akhirnya Ikram kembali daripada London. Ikram kata dekat adiknya, kawan sejati L, walau bagaimanapun cinta abang masih dengan L. L ambil air waktu itu, tengok abangnya. Kita pun nangis. Waktu itu Datin menolak L daripada katil Zain. Keluar ke sana, saya tidak mengatakan awak ni menantu saya. Awak keluar. Lalu Hadi pun peganglah L, bawa keluar. Kita pun menangis. Allah, tak dapat pahala ibu-ibu. Laki balik. Ayah tak ada. Pilah ambil niri no, kat dapur ada banyak nak buat kalau nak tengok ni setia hujung nyawa mentak dan lah sabar pilah. Kalau nak makan tunggu elan dulu pocek pi no. Laki pun tak apa. Tak guna punya bini. Tuan-tuan sekalian, bukan apa-apa tuan, semuanya membuatkan hati tuan-tuan. Adakah KL dengan Zain tak bersetubuh? Mai kat aku. Bodoh punya Zain. Berlakon konon, buat-buat kena ambil hati mak mentua. Tu cerita kita pun seronok. Tunggu 27 siri. Tahu pula ustaz ni. Malu aku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Buatlah baik ibu-ibu. Saya teringat satu doktor, profesor, isterinya American. Waktu saya berbicara, berbual dalam ibarat kata berbual kosong, maksud saya bukan puri ilmu, dia datang 2 jam sembang. Dia kata ketika bapak dia orang Jawa duduk di Semenyih, tak silap saya. Semenyih tak silap saya. Bapak sini orang susah, Ustaz. Bapak saya orang susah. Dia tanam ubi. Orang Jawa ni tuan, minta maaf kalau orang Jawa sini, orang Jawa ni sifat dia memang pembersih. Kalau tuan-tuan pergi rumah orang Jawa, nak cari rumput panjang pun susah. Yang panjang tu semua Melayu. Yang kedua, orang Jawa ni kalau kita pergi rumah dia, mesti ada makan. Hang sibuk, hang bagi tahu telefon ke tak telefon ke, paling tidak dia tanya Maggi makan tak? Ikan sardin makan tak? Rumah mereka mesti ada makanan instant food, makanan segera, makanan campuran, fast food, semua express food, big food, seafood, semua ada tuan. Datang aja ada kerepek ubi, kerepek pisang, kerepek sukun, mesti ada. Hamas sekejap. Maka tuan-tuan sekalian, dia kata ayah dia tanam ubi kayu, tanam ubi keledek, tanam sayur. Dia pelik bila orang datang rumah dia, dia pergi ambil korek-korek, dia patah-patah buah dalam kampit, dia pergi bagi. Ambillah, bawa makan ubi. Ambil saya ni kangkung aku tanam. Bagusnya wak tanam banyak ya wak. Orang banyak adalah sikit-sikit, tapi bolehlah untuk kita makan lapis perut. Bagi. Anak dia kata, saya tak nak sebut nama sebab sahabat saya Ali Assalam recording, dia terkenal kita ni. Dia rakam sebut nama kan nanti payah pula. Dia kata
ayah tanam tiap hari, ayah korek tanah tiap hari, ayah tanam ubi kayu, pucuk semua ada, ubi keledek, sayur kangkung, sayur apa macam sayur lah. Ayah bagi kat orang. Apa ayah dapat? Bapa dapat apa? Orang apa-apa. Kok lah ayah pergi jual tu tak bagi rata kat orang. Ayah dapat apa? Apa jawapan dia? Aku bagi dekat orang biar kita berjasa dengan orang. Moga-moga nanti orang berjasa dengan anak-anak aku. Allahu Akbar. Waktu itu doktor profesor ini dia terbayang. Selepas dia besar dan dewasa, dia pergi belajar di Mesir. Dia ni pakar ekonomi di Malaysia. Masa pergi di Mesir, dia ni nak sambung pelajaran, iaitu di Amerika. Nak buat PhD, tak silap, master dan PhD. Dia mengadu dekat syekh dia di waktu itu. Dia kata, saya berazam nak pergi ke Amerika nak sambung pelajaran, tapi saya hanya ada $3 je tuan, dan duit tiket boleh saya mohon minta dan sebagainya. Tak apalah, ringkas cerita. Dia kata apa? Okey, awak contoh namanya katalah Din, ini surat awak bawa ni, turun airport di Amerika, ada orang akan sambut awak. Ini surat dia. Pun profesor pensyarah tadi bagi, dia pergi sana, ada seorang Amerika tunggu dia. Are you Nordin? Yes, I'm Nordin. Welcome to America. Okay, please next. Dia kata apa? Aku tak pernah tengok kereta panjang kat Malaysia. Orang tu bawa aku panjang, aku duduk di belakang, kaki aku nak tendang kursi depan tak sampai, punyalah panjang. Boleh letak pimpong dalam tu. Sampai rumah aku punya terkejut beruk, kata dia. Saya tak tengok rumah dia kalah rumah-rumah Malaysia Student Department di Amerika. Rumah dia besar. Bilik yang aku dibagi kat aku tu besar betul. Nak seram menyeram aku duduk. Ada je orang bagi aku makan. Sampailah aku tamat belajar. Tuan-tuan sekalian, waktu itu saya teringat ayah saya kata, aku buat baik dengan orang, tak payah orang buat baik dengan aku. Aku harap orang buat baik dengan anak aku. Subhanallah, $3 boleh hidup di Amerika buat PhD. Tengok tuan-tuan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang jenis yakin pada Allah, dia buat baik dengan Allah. Ayah dia sembahyang bukan kaki jahil tinggalkan ibadat. Ayah dia orang sembahyang, tuan-tuan sekalian. Lalu peringkat tuan-tuan sekalian, dia kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bukan pembohong, Allah bukan pengkhianat macam kebanyakan hamba-hamba dia. Allah bukan zalim seperti mereka kebanyakan hamba-hamba yang zalim, kurang zalim dengan diri mereka sendiri, tidak beribadat pada Allah, mata ke darah nikmat Allah, tapi haram tak tunduk sujud pada Allah, zalim diri mereka sendiri. Allah bukan macam tu. Orang yang yakin pada Allah, yang beriman kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Adik-adik yang muda-muda yang belum kahwin, ingat, buat baik dengan Allah, Allah akan buat baik dengan kita. Bukan dia turunnya duit seketul macam ni, memang meninggal terus kita gedebuk menyambut. Tapi ada orang buat baik dengan kita. My grandmother said, dia kata, pi tempat orang lain, cik jangan duk buat jahat dengan orang, walaupun orang buat jahat dengan kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Orang kata kat kita apa ke, baru ke, celaka ke, apa menatang ke, mampu pi dia kata kat kita. Sebab kita beriman Tuhan buat mulut ini untuk dua kata-kata. Kata-kata yang bersebut mengata-ngata, kata-kata yang bernama berkata-kata. Kata-kata itu mengata-ngata, kata-kata itu berkata-kata. Maka pegang tuan-tuan, itu mulut orang dia boleh buat. Nampak tak? Dia senang. Tuan-tuan bos sekalian, subhanallah, tengok di Mekah misalnya, sahabat dia pergi-pergi, ada orang minta merayu, orang tua merayu dekat Mekah, minta derma. Dia ni pun pi orang bawa dia, pi pun orang bawa dia. Duit dia ada lebih kurang 100-200 dia ada dekat tu. Dia niat nak makan, nak beli barang. Ada orang kata, haji ana ma fi ta'am, makanan tak ada. Lain pada yang lain,
Selalu kan bapak kulit hitam banyak, dia pakai jubah, serban, lah kita hilang duduk dalam baju dia sekali. Haji, makanan orang Afghanistan, orang yang nampak mukanya cerah-cerah lebih kurang. Haji, ta'am, mafi ta'am. Nak cakap Arab pun tak berapa pandai. Itu dia fahamnya. Haji, ta'am, mafi ta'am. Mana perut tak ada makanan. Haji, duit sikit, 5 riyal. Kawan kebir-kebir bagilah duit. 5 riyal nak makan apa? 5 riyal tuan-tuan dia dapat roti dengan kacang dal. Dalam hati kawan kata, Allah Allah, aku sendiri pun tak gamak makan dal. Duduk tepi jalan, dia tak bagi masuk dalam. Duduk luar, hak dalam makan-makan daging-daging dalam terkabak. Sahabat tadi pun ambil dalam, beli kabak, beli daging sikit, kurma dan sebagainya. Nah makan kaluak lah. Beli ayam Pepsi kat dia. Tuan-tuan dia angkat tangan, barakallah, barakallah. Allah ke, begitulah apa benda disebut. Kawan balik-balik tuan-tuan, ya, besoknya jumpa seseorang yang dikenali. Kata tengok Tuhan bagi. Akhirnya orang, oh dia kata lama tak jumpa, bla bla bla. Masuk bukan dia. Nah, ambil 1000. Dia tak tengok lah. Apa ni Haji? Haji tak apa Haji, tak apalah. Awak dulu ni pun banyak tolong saya kat Malaysia dulu. Lama tak jumpa, rindu peluk makan. Nah Haji, surat. Tuan-tuan dia balik buka dalam bilik dia, tengok ada 1000 riyal. Tadi dia belanja 25 riyal. Tuhan balas balik 1000 riyal. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa yang kamu buat namanya adalah baik, Allah Maha mengetahuinya. Tuan-tuan, kenapa? Yakin kita baru mantap, tuan-tuan sekalian. Dan seterusnya tuan-tuan, Allah sebut kemantapan haji tadi tuan macam mana? Iaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Nabi, kata Allah. Berbekallah kamu, cari bekalan. Apa dia bekalan? Yang pertama, tubuh badan kalau boleh kenalah sihat. Bukan kata yang sakit tak boleh pergi, maka dia prepare nak pergi haji. Kalau dia pakai wheelchair, dia kena makan banyak ubat, kena usaha supaya dia sihat daripada hari-hari biasa, sebab nak pergi haji. Wa tazawwadu, berbekallah. Apa dia? Kesihatan kena jaga. Wa tazawwadu, apa dia? Kewangan kena cukup. Jangan duk mengharap orang. Habis-habis duit tak ada. Ni Mamat, kita buat kenduri sikit. Siapa? Ada ke orang ulung kat kita sikit? Sebab tu aku tak berani nak buat kenduri pergi haji. Aku panggil jiran-jiran saja 5 orang, baca doa selamat. Sebab doa tu aku yang baca juga. Takkan aku nak suruh Pak Bilal aku baca kat aku. Aku kan imam, baik aku baca sendiri. Panggillah nazir masjid, kawan-kawan tuan-tuan. Cuma baru ni 2011 buat kenduri sikit. Sebab pasal bini aku pi, anakku tinggalkan anak aku 7 orang. Yalah 7 orang. Aku punya kerja nak buat macam mana? Bini nak teriak, bang, anak macam mana? Alah relax. Anak ramai tuan-tuan. Sampai Mekah, dekat kepala batas lagi apa nama tu, bayang lepas, dia kata, oh tu lah, dia tak ada gamak nak pergi gitu. Patut boleh happy. Anak saya umur baru 6 tahun. Rumah saya dengar macam tu. Abang dia 6 tahun tak pergi haji, kita anak 3 tahun kita pergi juga bang. Abang pergi, saya pergi bang. Macam mana nak? Jangan takut, Tuhan jaga anak kita. Keyakinan mengatasi segala-galanya. Anak kita tak pernah sakit tinggal 46 hari. Apa dia? Doa. Ya Allah, 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 ya Allah. Masya-Allah, ba. Yakin dengan Allah. Sebab tu orang pergi haji, pergi umrah tak pernah bankrupt. Insya-Allah. Kalau
daripada mabrur haji dan umrah dia. Dia balik dulu bisnes, balik lagi banyak bisnes dia. Tuan-tuan, dia pergi bisnes, lagi banyak bisnes dia. Tak pernah. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis, orang ini akan diberikan rezeki wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sama dengan kelima takwa. Orang yang pergi haji, pergi umrah ini, mereka akan dapat apa dia? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan, apa kita nak berkata ni? Tentang persoalan harta benda, kita kena berbekal lah dengan sebaik-baiknya. Hasil apa? Jangan pergi haji dengan duit dividen KWSP. Dengar ni, saya rakam ni malam ni. Jangan pergi haji dengan duit KWSP. Tak berkat. Dengan syarat setelah ditolak dividen. Dividen dalam EPF itu adalah haram. Harta tak patuh syariat. Kita dah bagi tahu dah, tapi ketegak juga nak buat juga. Marah ke? Pergi haji dengan duit tabung haji, bersih insya-Allah. Duit EPF boleh berkeluar baru ni 1,400. Tolak dividen berapa puluh ringgit. Dia bagi tahu tu. Dia campur sekali. 1,400 tidak asing. Dia sekali. Lepas tu tengok dividen berapa? RM40. Tendang RM40. Pergi beli bola. Bagi budak main bola tak apa. Jangan campur. Bekal dengan hasil yang baik. Bayang gak-gak yang pergi hantar kereta tu, kereta rasuah ke? No, dah pergi airport bayang lepas no. Kereta no dulu kerja pakai pegawai kerajaan, tayar kereta tu pupuk apik bagi tayar percuma sebab luluskan projek. Ingat, jangan nak hantar kita pun kereta kena bersih. Tuan-tuan, sampai macam tu. No, beg tangan kita beli mahal dekat 2,5 juta. Tinggal lah duit siapa ambil. Takkanlah hang kerja kau ni cabut dah boleh beli beg 250,000. Tak ketahuan lah. Dugong pun mampus lalu. Tengok beg hang. Hebat sangat. Duit apa ni? Duit laki saya tu. Ada orang hadiah ke jadi baru ni. Kan mahal pun suku juta je. Tu dia. Siapa nak bagi kan hang? Hang bukan bini dia. Duk gata mangkuk bagi hang duit beg tangan 240,000 contohlah. Tinggal lah beg tu. Balik buang ambil tempat lain. Tolak balik dapat 10,000 bagi kat orang buat welfare. Rumah hang tu menang duit loteri tu tahun 70 tu menang duit loteri. No dapur tu hang tambah. Buat kenduri pi duduk 4 buang lain. Jangan buat kat rumah, pi buat kat masjid lebih baik. Serambi hang duk makan duk semua duit rasuah. Tuan-tuan, duit hang lulus kontrak kat orang janji hang bagi 8%, hang dapat 40,000, hang pergi buat pos kereta. Hang hampak tiket orang duk tahlil bawah bumbu yang haram. Tak boleh. Semua Allah ambil kira. Apatah lagi kalau hang nak mati. Tok Guru kata biar mati dekat pasar ikan yang busuk lebih mulia mati dalam rumah yang haram, hasil syubhat, rasuah dan sebagainya. Ingat tuan-tuan. Sampai Nabi beri amaran bagi mereka yang membina rumah Allah, masjid, menggunakan duit yang haram. Masjid akan datang hari kiamat akan hampap kepala dia, tuan-tuan. Sebut dalam hadis. Tuan-tuan bagi van haram, van jenazah, panas jenazah tu, van jenazah datang hari kiamat, lenyek mampus orang bagi jenazah, van jenazah. Bukan van jenazah yang bagi baru ni dah. Ni salah faham pula. Ustaz ni nyata kaku ke? Dah. Hang terasa pada muka. Tu je. Sikit-sikit nak terasa. Tuan-tuan, ulang balik apa pun. Allah banyaknya duit tak betul. Yang betul apa dia? Ada duit tabung haji. Cukup betul. Harta kena betul-betul bersih. Hutang adik-beradik bayar tak lagi? Hutang bank mampu tak boleh bayar. Hutang adik-beradik, no, tahun lepas hutang 800 tak bayar. Bayar hutang dulu. Telefon dia. Kak Ngoh, Assalamualaikum. Kak Ngoh. Waalaikumsalam.
Apa tengah malam ni pun tidur bayar. Tak tengok time ke? Kau sombong. Dak kat ngah. Cik ni cu. Hang ke cu? Dah siapa? Tu cu ingat bulan lepas nak pergi haji dah. Tu hutang hak lepas tu tak ada bayar. Sedap hang pergi haji. Hutang aku tak bayar. Yang aku pakai sudah tak pergi haji lagi. Dia bagi apa hutang? Kat ngah rukit habis pula dah. Bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Anak-anak muda, anak-anak gadis ni bila dah kerja, tolong ingat, mula-mula saja dapat gaji, auto debit potong tabung haji. Jangan pakai duit haram. Kita tak tahu duit ni main mana. Katalah adik kerja cikgu, ya, gaji 2,000, potong 100. Potong. Jangan takut tak nak pi, ambil duit tu balik. Apa payah? Ni baru ni sampai 8%. Siapa nak bagi? Walaupun campur sana campur sini, tolak tendang terajang 8%. Tak apa, alhamdulillah. Yang ada 100,000 berapa banyak dia boleh telan duit dah. Dapat RM1,000 setahun. Simpan RM1 sebulan. Cukup setahun 1,200. 10 tahun 12,000. Adik baru 25 tahun, 35 tahun confirm boleh pergi haji. Tapi duitnya baik, diberkati oleh Allah. Ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Tuan-tuan, malu saya. Ada makcik Jawa di Kuala Selangor, kerjanya petik pucuk kangkung dekat longkang parit. Ambil pucuk geti jual dekat pasar. Dia boleh bawa diri dia dan 2 orang cucu dia pergi umrah. Duit jual kangkung je tuan-tuan. Siapa yang hendak, dia akan dapat. Kata orang apa dia? Manjadda wajada. Siapa usaha dia akan dapat. Ini muslim muslimat yang dirahmati sekalian. Ya, kerana kita perlu faham insya-Allah. Yakni berbekallah dengan harta-harta yang bersih sahaja. Kena ingat tuan-tuan. Tuan-tuan jadi cikgu. Jadi cikgu rajin 10 tahun, lepas tu tuang ponteng. Orang mengajak menipu. Malas sembang kat bilik guru merapu. Habis-habis malas pergi duduk kantin terkedarah kerjanya. Perut macam ikan butal mengandung. Tiba-tiba pergi haji waktu itu, cikgu ni mengajak tak berkat. Duit dia dapat tak berkat. Cikgu pun kena muhasabah. Pak Imam pergi haji. Pak Imam pula. Dah lah nyebut marah Pak Imam pula. Contohlah, dah bukan Pak Imam, ini imam lain. Di Mongolia. Makna siapa-siapa dia kena banyak muhasabah. Innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya ringanlah hisab perhitungan seorang hamba di akhirat kelak bagi mereka yang banyak menghitung diri mereka di dunia. Allah meniaga menipu. Allah meniaga menipu. Beras lama campur dengan beras baru, menipu. Nabi kata, Nabi ronda merkit, Nabi ronda pasal hari. Nabi tengok orang tu jual gandum, Nabi pergi sereluk tangan dia sap ke bawah. Tiba-tiba basah di bawah, gandum kering duduk di atas, gandum basah di bawah. Nabi kata, ini apa? Gandum basah. Awak nak menipu ya? Awak mesti tunjuk yang basah duduk di atas, yang kering duduk di bawah. Sebab apa? Masa dia cedok, kan dia buat bukit. Perhati elok. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana negara, Arab ke Pakistan, dia akan buat macam bukit. 1 kilo dia ambil yang bawah. Kita tak nampak. Nabi pergi sereluk tangan. Subhanallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni Allah utus untuk rahmat bagi semua orang, semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan. Ala kulli jamadatin, setiap besi, setiap kayu, setiap air, setiap bukit bukau gunung ganang.
rahmatan lil alamin. Nabi seluk tangan. Tengok Nabi. Pasal awak nak meniaga yang basah tak di atas, nanti takut dia khawatiri awak menipu orang. Orang bertengok lah gandum basah disimpan beku. Nah, Nabi kata man ghasya falaysa minna. Sesiapa yang menipu bukan di kalanganku. Bertobat sahabat tadi, tuan-tuan maksudnya dia tukarlah barang tersebut. Subhanallah, menipu dalam berniaga. Dia pernah trade in kereta dia, beli kereta baru. Dia tipu Cina kereta. Cina tanya, haji, ini kereta adakah aksiden? Dia kata, ilak. Ini haji, kereta ada aksiden kah? Saya tak ada aksiden. Bahkan 16 kali aksiden. Lalu Cina kata gini, kalau lu punya kereta banyak cantik gua beli 27,000. Kalau ada apa-apa aksiden gua beli 22,000 mah. Tak aksiden. Dia pun ambil duit, dia bohong Cina kafir tadi, walaupun dia kafir tak boleh tolong dia. Ambil duit belanja pergi umrah. Nothing. Nahi. Kyun? उसके दिल के अंदर बहुत पागल हो गया है. क्यों? हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम चौपा लो. Tuan-tuan, nampak tak? Sebab apa? Dia buat dia makan, bagi anak bini makan, bersetubuh dengan bini, terpancuk air mani keluar daripada masuk ke perempuan, keluar anak tak berkat. Na'udzubillah min zalik. Allah. Lepas tu perangai anak Melayu teruk hari ini. Kemungkinan besar antaranya ada orang tulis pemakanan kita ni sebab ramai orang bekerja. Yang bekerja makan gaji ialah Melayu. Orang makan gaji ni, nak termasuk saya makan gaji. Saya makan gaji. Gaji saya mahal tuan-tuan sebulan. Contohlah mahal. Takut apa tuan? Kita buat benda-benda menipu kepada orang atasan. Kita marah yang atas, kita menipu pula di bawah. Mana boleh? Orang kata, alah tuan, kata bos naik kereta pun macam lembu dan langgar. Kita baru naik kereta pejabat, baru pinjam tentang sawit, baru nak pergi sekian. Takkanlah. Tak boleh. Nampak tak? Berapa ramai nelayan-nelayan yang diberikan subsidi minyak diesel. Ini berlaku tuan-tuan. Dia jual, dia tak pergi pun nelayan, dia jual subsidi diesel tersebut kepada orang lain. Apa hukumnya tuan? Ini duit kerajaan kita punya kepada tengkorak hang punya. Ni duit rakyat bro. Hang dah tak kena lain, hang tipu. Berapa ramai orang miskin dapat duit zakat, tapi duit zakat ni untuk beli baju sekolah anak dia, beli kasut anak dia. Haram dia tak beli, dia makan duit tersebut. Anak dia tak beli kasut, bahkan anak tak pergi sekolah. Kami di Selangor hari ni tak bagi kasut material, kami bagi kupon dekat dia. Kita bagi apa? Kupon kat dia, bagi tempoh beli waktu sekian-sekian. Dulu bagi duit tak ada, anak pun tak ada. Kita beli kasut sekolah. Dia lagi cerdik, dia beli kasut sekolah, dijual pula kat orang kasut sekolah. Betul Nabi kata, orang miskinlah yang paling banyak kufur dengan Allah. Nak pergi haji ni, nak pergi umrah ni, harta teruk tuan-tuan. Tu pipi sana mulut maki hamun orang. Ada sahabat kita, ya, bagi makan makanan, hampir dengan muassasah, bayar harga 10,000. Hang nak makan hebat, banyak cengkarung kau. Bagi makan kotak. Ni apa ni? Macam makan nasi, makan ayam je. Lepas tu dia demam tuan-tuan. Dia demam dekat Arafah. Dia tendang pintu orang tengah kencing, menggelupok kau tu masuk dalam lubang tu. Dia nak pekuk. Puam oi. Jamban ingatlah bukan Malaysia. Berak tu ingat korang sama.
Nak ingat korang berak, ingat ke dia sendiri lah. Takkan berak, oh, ingat korang. Tak boleh. Tendang pintu tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang tu panas, dia pergi mandi. Kita dah kata prime time nak azan jangan mandi. Tapi dia nak mandi, hang duk marah, dia buat apa? Dia nak mandi. Yang mandi dosa, biar dia dosa dengan Tuhan. Tapi hang rosakkan kemantapan haji hang dengan maki hamun orang. Pam, tampak. Awak tak pakai otak ni. Saya tengok kaum ibu dah ramai sangat. Kaum ibu ramai sangat. Orang ibu kan bak kencing ni maklum dah, jenis mudah kencing. Tuan-tuan, orang pun masuk sini lah. Orang yang pelawar tu pergi balik. Dia ini tempat lelaki ni, tak faham ke? Buta mata nampak lelaki ni. Apa korang ni? Hei, buat haji saja. Dia lagi teruk haji dia. Orang tu nak kencing maki hamun. Keluar-keluar, kita hak keluar ni, minta maaf lah, tak tahan sangat tadi orang tu pelawar apa semua. Tak apa, dah kencing, alhamdulillah. Allah mulia tuan-tuan dapat lidah. Tapi payah ibu-ibu sebab something wrong dalam bekalan dia. Saya tak suka cari aib orang, tapi saya ada slide saya ni, tabung haji panggil kuliah perdana, saya tak ambil ceramah khusus haji, saya tak ambil. Tak larang, tiap hari Ahad satu duk kena jaga orang, biar aku keluar kata-kata. Panggil aku perdana kat masjid negeri je. Saya cerita tajuk dia apa tuan? Tajuk saya terkenal dengan haji perjalanan jasmani dan rohani. Tahun ni kalau saya pergi, saya nak bawa elok-elok sikit alat-alat canggih ni, suruh kawan rakam tengok tentang dia maki hamun orang. Saya nak buat taklah bubuh muka dia, nak dengar apa dia maki. Mungkin 2014 kita bubuh suara dia maki hamun tuan-tuan. Yang belakang pula, sabarlah, aku pun tak nak berak lama macam ni. Orang bodoh je tidur dalam bilik ayak ni. Bergaduh lah. Diam pula dia di sebelah. Dua-dua mangkuk ayun. Tuan-tuan, yang seronoknya berak-berak marah-marah, keluar budak dah jahanam je. Budak budak je tarik banyak. Budak tu begitu dah. Budak tu mabrur tak mabrur melantak mampir. Budak tu dia kata apa? Pak dia bawa orang kaya. Budak tu kencing lama sangat. Berak. Woi cepat dia dalam. Siapa ni? Orang ni beratak panjang 40 orang. Dah masuk habis. Dia seorang. Nasib malam tu orang tua tu. Orang Pahang. Tengok budak kecil keluar. Budak ni badan kecil, bungkuk besar. Habis rosak tuan-tuan. Nak mantap haji. Tuan-tuan, saya ulang balik, termasuk saya lah. Kalau ada something tuan, saya jumpa kawan saya, dia kaki rokok. Ni tengok. Sorry orang yang smoking. Dia isap rokok. Rokok selam sehari saya ingat 2-3 kotak. Gaji dia 35,000 sebulan, tak silap saya. Saya kenal dia very well. Dan saya bawa dia pergi haji. Bila dia balik Malaysia, staff dia, PA dia pun terkejut kerana dia sudah tak isap rokok. Sampai hari ni dia dulu minat karaoke, hari ni dia tak minat karaoke tuan-tuan. Anak-anak dia sekolah pelik, dia hantar anak dia semua sekolah-sekolah agama. Dan dia berubah. Rumahnya dia 3-4 biji. Saya pergi tengok rumah dia baru ni 1.5 juta dia nak jual. Ada orang nak beli tuan-tuan. Untung lebih kurang 400,000. Sebab aku pergi tengok, sebab dia kata kalau saya jual, saya bawa Ustaz pergi London. Yang tu aku pergi tengok tu. Nak pergi insya-Allah tuan-tuan. Jual je pergi. Tuan-tuan sekalian, orang kata terkejut. Semayang, puasa, Isnin Khamis. Orang muda baru 35 tahun tuan-tuan. Tuhan tunjuk kadang-kadang orang yang tak disangka boleh berubah. Berubah dengan sekelip mata. Kita tuan-tuan, ya Allah, pi haji, isap rokok punya kuat. Balik, ganja terus dia isap. Pembekal dadah Pulau Pinang. Haji mangkuk, pembekal dadah ditangkap ke tali gantung. Saya pelik tuan-tuan. Ada orang pergi haji tiap-tiap tahun, rokok tak boleh nak tinggal. Tak tahu pasal apa. Minta maaf yang kecil hati tuan-tuan. Minta maaf dengan nama Allah, Rabbi Allah. Nak isap-isap nampaklah. Sebab yang mati tu awak, bukan saya. Tapi nak cerita rokok segi akhlak tak betul. Dalam Islam rokok tak bagus. Isap juga tuan-tuan. Ni contohlah. Maka kenapa tak buat? Ada sahabat saya kata pada dia ni bawa orang. Saya minta tuan kalau boleh
doa supaya tuan ni jemaah haji ni, Ji, awak bawa orang pandai tapi rokok tak tinggal, agak-agak malu tak? Malu tak? Baik daripada kita dibawa orang kata tak kata apa, ni saya Ustaz Aslim bawa, lepas tu Ustaz Aslim duduk dekat lobi hotel, serokok, sila Allahumma barik lana, ada macam doa. Ustaz cakap pandai, Ustaz bawa haji orang pandai hebat, ceramah bukan main sedap, tapi Ustaz serokok, apalah Ustaz, I tak respect lah you. Bergaduh kerana kita serokok. Memang betul dia bergaduh, walaupun cara tak betul, tapi kita tetap berdosa. Nampak anda? Orang nak berubah Tuhan bagi, subhanallah. Inilah tentu. Kenapa dia? Dari sudut apakah bekalan hasil yang kita bawa sana. Dan yang terakhir, ke berapa jam ni? Habis ke berapa ni? Ke berapa jam? 11.45 dah, Masya Allah. Hampa sedap lah pukul 1 yang aku teruk nak mampu. Sakit tulang rusuk aku ni dah. Rasa punguh, tak ada punguh lah ni. Rasa punguh daging hilang dah. Ingat tulang mudah duduk kat aku. Tuan. Yang tak kira apa dia? Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah sebelum pergi bertakwalah pada Allah. Faham tuan? Apa makna takwa? Nilai dia di sini. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Fa asyara ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Takwanya di sini kata Nabi. Takwanya di sini kata Nabi. 3 kali fa asyara ila sadri. Salasa marratin. 3 kali itu takwa duduk dalam hati manusia. Orang tak tahu takwa kita macam mana. Kadang-kadang nampak sorban tapi mulut kurang hajar dengan bini ada. Pakai sorban dahi hitam legam, orang 2 ni 4. Besar betul jendul dahinya. 4 sini pun ada. Kapet sejadah tu seminggu tukar berlubang. Lebam melekat dahi, ambil buah balik. Tuan-tuan, tapi dengan bini lambat masak dia maki, bini serika baju tak kena dia maki. Ni apa sikap seluar aku macam ni? Ni side ni di tengah bukan duduk di belakang. Cik tak tahu abang, cik ingat ke hak belakang depan belakang. Hang ni bodoh nak pakai seluar jubah nak pergi semayang. La ilaha illallah. Yang bini pula pakai cantik, nama muslimat, bukan main, tapi perangai muslimun, terkemut-kemut. Laki ni takut dengan dia. Abang, ya. Cepatlah siap sekarang juga, ya. Kita pergi sekarang. Baiklah. Bukan suami tu takut dengan bini, cuma bini tu menakutkan. Kadang-kadang telefon dengan kita tu, oh saya gring. Halo. Nu ronot buah meja. Ronot tak ronot? Aduh, sedap pula cakap ronot. Bukan Rinot tu nama kereta. Ronot. Assalamualaikum. Ni yang abang dengan ustaz. Oh, ustaz ada ke? Okey, salam kat ustaz. Ustaz Bollywood tu. Oh, yang ustaz Bollywood tu kan ada. Assalamualaikum. Jual nama aku tu. Tampak bingung orang tu kan. Tuan. Punya dengar sembang terang. Bini telefon takut nak mampus. Sebab apa? Memang bini garang. Dekat market marah. Abang, cakap elok sikit. Apa kau hajak itu? Lah hati kata jadi bini kita mampus kita. Kebok tak jalan enjin tak ada. Iya tuan-tuan. Tuding jari depan kita. Alah ustaz, Mamat ni nampak je ni tapi otak bodoh. Kita je ni lari balik. Asal jumpa kita cerita buruk lagi. Asal jumpa kita buruk bini. Tuan-tuan, Rasulullah takut Tuhan dengan sayang istrinya, kerana istri
amanah Tuhan, lalu Nabi beri kesayangan. Imam Syafi'i suatu hari ditanya de istri, siapa yang dicintai? Wahai abang, abang sayang siapa abang? Adakah abang sayang saya abang? Isteri Syafi'i tanya dekat Imam Syafi'i. Memang dalam dunia ni saya sayang awak. Drama alih bahasa kan bunyi gitu kan. Yang kantun Ottoman Mebius kan, Mebius. Ya. Awak memang saya sayang awak. Dalam dunia ini tak ada orang yang saya sayang, melainkan awak seorang saja. Terima kasih abang sayangkan saya bang. Abang, saya nak tanya abang, apakah abang sayangkan Allah? Memang aku cintakan Allah. Tapi abang, bagaimanakah abang mendudukan cinta dalam diri abang? Iya sayang, abang sayang Allah, maka abang sayang awak. Saya sayang awak kerana Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, Nabi dalam bahasa tak marah Aisyah. Tengok, Aisyah masak masin pernah marah? Aisyah budak lagi kecil lagi, adik mak berapa lah? 25. Awak halus ingat? Berapa mak? Dia nikah belum? Nanti jumpa ustaz. Aisyah menikah umur berapa? Aisyah menikah umur berapa? Ada kata 7 tahun. Kecil lagi darjah 1. A, B, C, D, E, F. Nikah dah. Apa benda dia tahu budak-budak? Masa umur 15 tahun sebelum Nabi meninggal, dia masak masin dia. Oi, Nabi makan. Wahai Aisyah, ya Rasulullah, saya teringat masa mana dulu awak kahwin dengan saya. Ya Rasulullah. Apa itu? Awak suap saya suap awak. Ya Rasulullah, kalau begitu mudah sekali nak diperhatikan sekarang juga. Oh baiklah. Aisyah pun suap Nabi, Nabi pun suap Aisyah. Aisyah terkena masin tak? La ilallah, masin lah ya Rasulullah. Tarik masin. Masin. Kalau awak masin, aku pun masin juga. Kecil hati tak Aisyah? Nothing, no melenting. Kalau suami hari ni, orang suami apa siang? Ada orang zaman dia sembelit keluar terus. Hei! Rumah kita ni tepi laut tu. Pasal apa mak? Masin. Kecil hati tak ibu? Kecil hati tak? Haram jadoh. Kalau hang nak tegak aku ni duk diam-diam sudah lah, sampai tegak orang kampung dengar habis. Ni orang belah keluar nerang. Apelek siang hak belah kebun panjang. Natang betul laki ku ni lah 5 hari. Dia jerit kata aku masak masing. Tak pasal apa, mu pun bodoh masak masing buat apa? Ku tu lah, bukan aku tak tu. Ku bukan nak masak sengaja pergi masing. Main mana tak ketua garam tak pecah. Dulu garam, kan mana ada garam halus, garam kasak-kasak halogin tu. Lah tok buruh pakai halogin, garam apa jin tak lari, garam besar sangat. Tuan-tuan cuba baling jin garam serbuk cik, jin gelak yang gitu je tuan. Tuan-tuan sekalian, oi mulut tuan-tuan, Nabi tak marah, subhanallah. Tu apa yang Nabi tak hadapi? Cuba cakap. Fa inna khairaz zadi taqwa. Itu Nabi. Apa yang Nabi? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu apa dia? Orang yang banyak takut kepada Allah. Tuan-tuan, subhanallah. Apa Nabi nak? Orang cekik Nabi, Nabi diam. Nabi dapat kuasa, Nabi tak berdendam. Tengok, kita cuma bagi kuasa sikit.
dapat merampas jawatan yang dipertua PIBG. Oh, kita buruk-burukkan bekas YDP dulu. Saya tidak seperti YDP dulu. Yang mana saya tidak mahu kita dikongkong dengan yang mana buruk kawan rakan sejawat. Baru dapat jawatan YDP PIBG, baru jadi JKKKKKKKK. Naik gerek tu dia kembang dada macam dinosaur. Naik gerek begini, kembang orang dada, gembung sebelah. Naik motor tu action. Tuan-tuan tengok, Nabi tak macam tu tuan-tuan. Nabi jumpa orang buta pun Nabi buat baik. Nabi jumpa orang Yahudi pun Nabi buat baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nilai pada Nabi tu ialah at-taqwa. Sebab tu orang pi haji, balik haji dia tak berani buat maksiat sebab dia dapat at-taqwa. Kalau semua boleh mendefinisikan kalimah taqwa dalam jiwa mereka setelah pengibadatan haji ataupun umrah, Allah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, maka kita akan kempen anak-anak muda kita pergi haji. Kita akan kempen anak-anak muda pergi haji. InsyaAllah kita akan buat. Anak-anak muda umur 20 tahun, mari kita menabung untuk pergi haji secepat mungkin. Tidak mustahil. Mungkin ada ustaz yang boleh bawa mereka untuk pergi haji. Tuan-tuan, kalau saya pergi forum ceramah bersama Ustaz Glamour hari ini, Ustaz Kemah Keming, bukan Kemah Kemut, Kemah Keming. Baru ni saya berduit dengan beliau di stadium bola sepak Darul Makmur. 100,000 orang datang dengar ceramah. Aku rasa ni macam penyanyi rock waktu itu. Tangan gini je. Nak salam Ustaz, salam Ustaz. Salam Allah. Sahabat pegang pinggang takut jatuh pentah. Tuan-tuan, sebut takbir, anak muda takbir, dengar macam ada bola waktu itu di atas pentah. Yang duduk dekat kursi, duduk kat padang bola. Orang duduk dekat di kursi boleh tengok bola sebelum ni, tapi tengok kepala orang semua. Tuan-tuan sekalian, tak mustahil tuan-tuan kita nak kempen ajar anak-anak muda ini ke arah kebaikan. Tolong sokong kami. Kalau bab haji ni saya amat menyokong. Ibu-ibu, bapa-bapa wajib anak bila dah kerja je, jangan tanya potong ASB, jangan tanya potong ke itu ini. Tanya hang potong tak lagi ke tabung haji. Jangan tanya hang tak duit kat aku bila. Jangan tanya. Jangan pau anak-anak yang bekerja. Bagi tahu anak yang soleh dia akan ingat mak bapak. Sebab anak yang soleh hatinya ada kalimah taqwa. Ada kalimah terbentuk kalimah taqwa. Muslimin muslimat yang dalam sekalian, jam pukul nak mengantuk. Situ pukul 12, situ pukul 11.50. Kita kiralah dah hampir pukul 12. Saya pun minum air ni pun dah nak habis dah. Jadi paham-paham je lah. Tapi nasib kami penceramah ni, pergi mana-mana pun dia orang bagi air sejuk. Tu je. Daripada Kedah, Johor, Terengganu, baru ni insyaAllah hari Senin pergi Terengganu lagi tuan, air sejuk. Hang letaklah Red Bull ke? Awak apa kedekut sangat? Barulah semangat ceramah. Maka Red Bull, ceramah Red Bull, pukul 2 pagi. Gini ceramah dah. Ini amarah gurau je. Kang celaka betul tadi. Kurang ajar betul. Mata ke darah lah ya ada. Action pula. Imam belakang marah aku. Dia support kursinya terpusing aku dibuat. Tuan-tuan bos sekalian, ya moga-moga insya-Allah saya nak cakap banyak tu, tapi nak bagi tahu kemantapan haji tuan-tuan, yang pertama pegang mesti ada ilmu. Pi adik-adik yang belajarlah sungguh-sungguh insya-Allah tuntut ilmu. Adik darjah berapa? Darjah 5 alhamdulillah. Tahun depan UPSR, tahun ni UPKK, unit penilaian apa kafar, ya, JAKI punya, ambil periksa. Anak ustaz dapat 8A full agama, walaupun akademik tak dapat full. Bukan dia boleh di full, ya, tapi maknanya ya biar anak kita ni biar faham agama.
Nabi bila setiap majlis agama dia bawa anak-anak, sahabat-sahabat bawa anak-anak. Nabi duduk depan, kalau sahabat bagi tazkirah dan tazkirah, Nabi panggil anak-anak kecil duduk dekat riba dia. Nabi, sahabat-sahabat tak tinggal anak mereka di rumah. Nabi, sahabat-sahabat bawa anak-anak mereka ke masjid. Saya tengok ramai anak-anak muda datang. Alhamdulillah, ada satu perubahan. Dulu kat masjid ni tuan, kalau buat khusus jenazah, panggil budak-budak muda tak datang. Yang datang semuanya bakar-bakar jenazah. Datang muka steam macam tu. Lepas tu pergi kencing. Sana kencing, sini kencing. Lepas tu jatuh, bila ayak jatuh meninggal seorang. Terus kita praktikkan jenazah dia. Tuan-tuan sekalian, hari ni tu anak muda mari. Alhamdulillah, anak-anak kecil bawa mari. Tuan-tuan jangan takut. Macam inilah saya dulu pun, masa jadi ustaz dulu ni pun, ya, tok kata hati masjid. Ku katok hang pergi masjid. Asal bang maghrib pi saya. La, saya ingat azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak apalah saya ramai dah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mic hilang. Tarik mic keluar. Katok gendang, wallahi Tok Imam. Katok gendang, dulu kata gendang kulit tu. Dung digedung. Perak. Digedung. Perak gebum. Pecah tuan-tuan. Lari kami. Besok Pak Imam datang, Pak Bilal datang katok. Imam. Imam tarik tangan. Natang mana katok sampai pecah. Tu pula si pakai marah tuan tu. Cakap pelik siam ramai. Natang mana katok genang sampai pecah ni. Celakui sungguh tu. Nasib baik tanganku solom tadi keluar. Tuan-tuan. Hampa ni main masjid bukan nak main mayang pun nak main. Ya. Jangan marah. Anak-anak kecil macam kami datang masjid bukan nak mayang pun nak main. Biar dia main kat masjid. Nabi sediakan alat pemanah. Panggil anak-anak belajar memanah. Mai ikut saya pergi belakang memanah. Letak imam depan, panah imam tu. Itu aku tambah. Nak panah budak-budak kecil. Memanah ni kecil ni. Budak-budak suka main. Di rumah dia nak main macam mana? Kosyen penuh. Rumah luas lebar tu kosyen L. Tengah ni jenis English style. Lepas tu bubuh lah sofa sana. TV. Nak lari-lari ke? Dia main masjid lapang. Dia start ni 1, 2, 3. Yang tu kan. Main siap pula. Garang nak mampu. Bukan dapat elon banyak pun, RM45 je siap pun. Action kalah ke menteri. Adik-adik cakap kat ustaz, kalau dah siap halau tulis Facebook ustaz, Ustaz Aslim Baharim Official, mengadu kat saya. Aku bantai siap tersebut. Orang kita ni bodoh ilmu. Anak pi biar duduk belakang buat apa? Ambil anak pi duduk sebelah hujung-hujung tak apa. Dia kata tak boleh budak-budak ke depan. Asal dia bersunat. Sebab tu sunat. Faham? Sunat. Di waktu bersunat. Waktu ke kecil. Ini umur 14 tahun. Tu besar-besar mikrofon. Tok Mudin garu kepala sampai botak tengah. Dia kata besar. Aku pun tak macam ni. Terkencing Tok Mudin tu. Tu dia besar mikrofon. Tuan-tuan, kurang hajab punya mamat. Tuan-tuan bos sekalian. Biar kecil. Orang kata paling baik lepas beranak aja kerat. Sebab apa? Sebab budak yang belum menerap hang buat menatang darah mana pun cepat hilang. Sebab antibiotik, antibody tinggi. Iya. Budak boleh menerap berapa lama? Takkan apa beranak tak tahu. Ni beranak tidak ni? 4 bulan. Dalam kes ini 3 minggu darah dia hilang, kulit cantik. Memang cantik. Power bro. Bukan Power Rangers. Nampak dah? Ini besar-besar aku. Lepas tu bapak mu'alab Cina kapek ambil Islam. Ayya.
Banyak takut. Yang kurang hajar Melayu ni pula, lu mau masuk Islam ah? Poton nak poton. Dia tunjuk tang ni, tunjuk hujung dah lah. Dia balik rumah, gigit jari. Kalau ini macam matalah sakit, tapi kalau ini gigit ayah. Tuan-tuan sekalian, wah ini macam gua tak nak masuk Islam. Gua mau kahwin sama perempuan Melayu. Gua sudah potong apa mau bikin. Mau pakai sekeru. Tuan-tuan, ada juga ustaz mengajar pelik-pelik. Tuan-tuan sekalian, asalkan mengajar tekan sifat 20. Asal mengajar sifat 20. Siapa hampa ajak dia macam ni? Suruh mengapel tu wujud. Ikut wujud. Wujud. Artinya ada. Lawan tiada. Dia pun apa saya ikut? Ustaz, itu Tuhan Allah. Mula-mula ada. Apabila sudah lawan, sudah tak ada. Tak kebengong. Mu'alab tu meninggal seorang babi kenanya. Letak jawatan cikgu tu. Ya Allah tuan-tuan, awaklah teruk sangat tuan. Ini kayak budak tuan-tuan. Nak bagi tahu, bawa anak-anak mari masjid. Udah pukul 12:10 dah. Hebat. Ceramah 2 hari tu. Nak senak awak perut. Tuan-tuan. Nampak tuan? Bawa anak-anak mari. Siapa bawa anak-anak bagus? Darjah berapa? 5. Darjah apa? 5. Darjah apa? 3. Darjah apa? 5. Besar. Darjah apa? Dia kata 6. Dia kata 6. Darjah 6. Masya Allah. Tengok anak siapa? Tanya bapak dia. Iya. Tuan-tuan, adik-adik yang ku sayangi, ustaz dulu ni minat jadi penyanyi. Ni kita mula balik ni. Mula balik. Hari kedua. Adik-adik yang ku sayangi, ustaz mula-mula dulu minat nak jadi penyanyi dik. Tapi tu ustaz cengeng sungguh. Doyah binti Yahya cengeng sungguh. Dia katok pukul tiba aku. Apa yang ada di depan matanya itulah hadiah untukku. Termasuk tungku perut sekali balik. Tuan, kayu api itu adalah bahan makanan utamaku. Teka siapakah aku? Api tak aku. Tuan-tuan sekalian, dia marah tuan-tuan. Api masjid. Hanya dia orang gila. Saya naik atas pokok tu ni, cantik. Kan apa nama? Kurbani lat pyar mere kurbani. Gua yang pokok habis buah jamu masak jatuh bawah. Jamu masak kan bau busuk kan, jatuh tu bau busuk. Dia pijuk punya haram nak goyang. Dia ambil jamu dia baling aku. Tu aku kalau bab lawan baling, kalau lawan bowling padang menang dia. Tuan-tuan. Iya tuan-tuan. Yang mengajak saya pula Pak Lang Syari dah meninggal. Saya pergi tadi jiran rumah dengan ayah orang kak saya kat Sipaket Magar tadi ni. Dia katok saya kerana saya tak mengaji pandai. Dia kuatan saya depan orang, malu muka aku adik. Awet-awet ramai tau. Dia tekan kepala aku. Macam aku ni kunta kintir dia buatnya. Hatiku agak geram dengan dia. Kakinya kudung, kakinya sebelah tak ada tuan. Tapi dia dah meninggal. Dia dapat pahala banyak kerana anak murid dia hari ni jadi orang mengajar. Nenek saya alhamdulillah malam dapat pahala tuan-tuan, sebab cucunya ceramah. Sampai bini tak jumpa 4 hari dah. Iya, saya keluar hari Rabu, malam Khamis pergi Kuantan. Khamis, Jumaat, besok Sabtu di Bertam, hari Ahad baru balik tengah hari. 4 hari, lepas tu sehari pergi Kuala Terengganu pula. 4 hari tak jumpa bini tu. Tu cakap sampai 2 hari tu. Kita tak jumpa bini, cakap kelajak sampai 2 hari. Kan hang suka aku budak ni. Relax lah bro. Cik hati ku tang. Kan? Iya, tapi alhamdulillah tuan-tuan, tak jumpa anak saya 7. Alhamdulillah. Kalau berjumpa selalu, lu fikirlah sendiri. Saya ulang balik adik-adik, tuan-tuan sekalian, Nabi bawa suruh sahabat-sahabat bawa anak-anak. Kalau ibu tak bawa anak-anak, malang. Didik mereka daripada kecil.
ambil peluang yang ada ceramah, bagi tahu anak hang dah buat apa, aku nak buat pergi masjid dengan mak habis dah, bawa cucu. Dulu kita lambat nak bawa macam tu, bawa cucu kita main masjid. Syah, tengok budak-budak, ada ramai tadi tapi tak berlari senyap, semua duduk depan. Patut lari muka-muka ni, sebab yang datang tu aku. Mak dia bagi, Ustaz pergi mak konak tau, boleh kening sambung. So insya-Allah sekalian, udahlah tu, laptop menunjukkan jam 12.05, bateri pun tak ada. Dia tulis sini plug in or find another power source. Your battery power is low 7%. If you don't plug in your computer, you are goblok. Tulis ngaku aku goblok sekali. It will hibernate automatically. Okey? Tekan okey je lah. Okey. So insya-Allah nampaknya tuan cukuplah tanyalah ustaz kita pada malam ini, dengan apa nama ni, tajuk-tajuk yang terbaru. Saya pun tak pernah bertajuk ni, tapi insya-Allah ambil tulang balik. Mantap haji ilmu, mantap haji pada jaga nafsu, mantap haji pada jaga mata, mantap haji jaga apa, jaga lidah. Kemudian antara lain ialah nak mantap haji pada buatlah benda baik. Dan yang kelima, yang keenam ialah air berbekallah antara kesihatan kita, makan minum kita, harta benda kita, pakaian kita, teman sekalian, biarlah benda itu datang daripada benda yang paling baik. Dan akhir sekali, very interesting, important things, apa dia, iaitu bina diri takut pada Allah. Bila balik Malaysia, hukum Allah tetap macam tu juga. Bila balik Malaysia, kita orang yang sama menentang perintah Allah. Balik Malaysia, kita orang yang sama tidak melaksanakan lagi perintah Allah. Balik Malaysia, dekat sana pakai tudung cantik. Sampai-sampai Malaysia, bukan Malaysia, atas kapal terbang lagi dah. Hajah dah mula dah. Abang, masukkan tak? Tak sampai bumi Malaysia lagi, dah dedah orang. Soalannya, pasal apa jadi macam tu? Antara cabaran dan dugaan bagi mereka yang tiada kemantapan iman mereka dalam merealisasikan haji dalam kehidupan mereka buat selama-lamanya. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi di lain bicara. Moga-moga anda semua terhibur dengan persembahan saya pada malam ini dan juga pagi ini, malam tadi dan pagi ini. Moga-moga insya-Allah, inilah daripada saya. Minta maaf ibu-ibu, I love you all. InsyaAllah kita akan bertemu. Doakan saya ni sihat walafiat. Ya tuan-tuan, memang siapa nak pergi ceramah saya minta orang Belah Pinang tunggu lepas raya. Tunggu lepas raya, ada 100 lebih tempat lagi yang belum saya terima. Aku ingat Ustaz Azhar terus je seorang, aku pun serupa juga. Sejak aku duduk berduet dengan dia, lagi teruk aku dibuatnya. Ya tuan-tuan sekalian, insya-Allah ini bukan benda lain, tapi adalah apabila orang dah berubah, maka yang jadi mangsa adalah para pendakwah sukses ini. Tapi kami, ini tanggungjawab kami. Biar kata mati di tengah jalan pergi berdakwah menyampaikan ilmu itu, lebih baik mati di atas katil, seorang diri atau bersama isteri. Tapi kalau boleh atas katil tu atas katil jugalah. Jadi makna nak bagi, tolong doakan saya sihat walafiat, isteri saya sihat, salihah, anak saya 6 orang 7 orang tu soleh-solehah. Dan insya-Allah rezeki kita rezeki yang murah, pengampunan Allah, dapat maghfirah. Dan kata-kata yang terakhir, ingat, kita sama, semuanya sama, apa yang ada hanyalah kehidupan. Kita semua sama, kan? Saya imam, pengurusi, Tok Siap pengurusi program, ibu-ibu, datin-datin, datuk-datuk yang ada malam ini, kita semua sama. But how to live your life, Allah don't care, Allah don't care. Allah tak ambil peduli. Kita kena ambil peduli sendiri. Sebab syurga neraka, pilihlah sendiri. Pilihlah sendiri. Syurga neraka, pilihlah. Siapa nak syurga, pergi syurga. Siapa nak neraka, pergilah. Tak ada siapa yang larang. Tapi ingat, syurga itu nikmat, neraka itu adalah azab. Wallahu a'lam. Andai kata ada kalimah-kalimah yang terkena dalam pada mana-mana pihak dalam bicara saya ini, hanyalah rekaan semata-mata, tidak yang hidup atau yang bakal mati. Siapa-siapa terasa padan muka. Dan insya-Allah doakan, bagaimana kita akan dapat yang terbaik. Teringat kata Abang Aramegem, abang dia sejawat dengan saya, satu jabatan dengan saya. Dia kata pada, andainya
ku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. InsyaAllah. Kalau saya pergi dulu, saya akan nanti orang Sungai Serai ini, ya, sungai apa? Sungai Pasiak ini, ya, di syurga. Boleh ke? Kalau saya pergi dulu, saya nanti ibu-ibu dekat syurga. Boleh? Kalau ibu-ibu pergi dulu, bapak-bapak pergi dulu, saya kemudian. Itu yang paling baiklah, ya. Senang hati dah. Maka tunggulah kat saya di syurga insya-Allah. Dan kata-kata terakhir berbentuk pantun daripadaku untukmu. Jangan beritahu mana tempat. Ni rahsia antara kita berdua. Apa dia? Ubi keledek, ubi kayu. Thank you, I love you. InsyaAllah. Ulang balik. Allah segala-galanya. Tuhan bagi kelebihan kat saya. Dan ada kekurangan kat saya yang mungkin ibu-ibu tak nampak. Kalau nak tahu kelemahan, telefonlah isteri saya. Ya. Ya. Kalau beranilah. Wallahu alam. Saya rasa saya letih tuan. Memang letih. Makan tadi habis 3 mangkuk. Tu apa tu yang agak-agak beledar coklat sedap. Ada lagi tak? Tak faham-faham. Tuan-tuan sekalian, makan 10 sungguh tuan. Allahu Akbar. Saya tak pernah sejarah melanggar sampai 12 suku ni. Ya. Kita mula tiba berapa? 9:30 tu. Tuan-tuan, Cina tutup kedai dah. Orang menari mampu habis dah. Tuan-tuan tengok segak bugak, saya respect orang Kedah. Orang Sungai Pasiak saya respect dah. 5 bintang tuan-tuan sekalian. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.